Atau mulai tanggal 2 siang Tanggal sampai 17 siang. Sekejap, apa dia? Apa lagi sekali? Kemudian apa? Kemudian dia mengerjakan puasa lagi sebulan berturut-turut. Kerana mungkin sebenarnya dia haid 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Mulai tanggal 1 siang Mulai tanggal 1 siang. sampai tanggal 16 siang. Okey. Atau mulai tanggal 2 siang. Ataupun mulai tanggal 2 siang. Kalau dia mulai haid pada tanggal 2 siang, berapa hari selamat? Berapa? Berapa? 14 juga. Kalau tanggal 3 siang 14 juga. Itu kaedah fuqaha ambil. Kita ambil yang paling ihtiyat. Kita tendang macam mana pun, dia tetap akan baki 14. Faham? Kalau kita andaikan dia ni mula haid setengah kedua, 14 juga. Faham? Setengah pertama pun 14, setengah kedua pun 14. Itu kiraan paling ihtiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, Atau mulai tanggal 3 siang sampai tanggal 18 siang. Dan begitu seterusnya. begitulah seterusnya. Wa ala hadza faqis. Seterusnya, Maka setiap bulan daripada 2 bulan beliau memperolehi 14 hari. 2 bulan 14 kali 2 28 hari. Ada baki lagi 2 hari. Kalau pada tahun itu puasa 20, kalau pada tahun itu puasa bukan 29 hari. Faham? Kalau puasa 29 hari pada tahun itu, maknanya dia ada hutang 1 hari. Hutang 1 hari, dapatkanlah 1 hari. Dia ada hutang 2 hari, dapatkanlah 2 hari. Kalau kita tahu cara nak dapatkan 2 hari, kita tahulah cara nak dapatkan 1 hari. Faham? Seterusnya, nampak tak? Ya, orang yang belajar fiqh ni dia kena ada kuat mengimajinasi. Jadi dia imaging. Terusnya, kemudian puasa 2 bulan. Kemudian puasa 2 bulan. Jika umur Ramadan 30 hari, yang pasti sah ada 28 hari. Dan jika umur Ramadan hanya 29 Jika umur Ramadan 29 hari, maka yang pasti sah ada 27 hari. ya. Oh, tetap hutang 2 hari juga. Betul juga. Kalau umur Ramadan 29 hari, maka yang pasti sah 27 hari. Maknanya dia hutang 2 hari juga. Okey. Seterusnya, Jika dia masih mempunyai hutang, dia mempunyai hutang 2 hari. Seterusnya, untuk mengqada puasa 2 hari tersebut, kaedah berikut hendaklah diguna pakai. Apa hitam? Apa hitam? Ke apa putih? Dia papai hitam tu dah jadi alam. Sin jeans. Maksudnya tepat nak menulis lah. Macam Kuala Lumpur. Mana Lumpur? Betul tak? Dulu memang wajah tasmiah dia, sebab kawasan tu ada lumpur dan Kuala dulu. Tapi dia punya masa disebut nama tu sudah tidak ada iltifat kepada wajah tasmiah. Itu balaghah. Dah tak ada iltifat. Maksudnya tidak dimulahadhah, tidak diperhatikan apa? Wajah tasmiah. Terus macam contohnya Pampers. Beli Pampers ke Drypers ke pad. Pampers tu adalah jenama. Nama benda tu lampin wanita, lampin bayi. Faham? Nama dia bukan Pampers. Maggie tu jenama.
Faham tak? Nama dia mi segera, jenama Maggi. Okey. Jenama itu ini pelbagai. Seterusnya. Okey, buat hari 1 sampai 18. 1 sampai 18. Seterusnya. Untuk qada puasa 2 hari yang berbaki, dia supaya berpuasa 3 hari berturut-turut. maka kaedah berikut hendaklah dipraktikkan, iaitu dia hendaklah berpuasa pada 3 hari pertama daripada 18 secara berturut-turut. Hari pertama, hari kedua dan hari ketiga. Seterusnya, maka bulatkan hari pertama, kedua dan ketiga bulatkan. Kemudian bulatkan pula pada hari ke-16, 17 dan 18. Dia berbuka yang tidak berpuasa 12 hari berturut-turut. Kemudian berpuasa lagi 3 hari berturut-turut. Kerana jika sebenarnya haidnya Okey, kenapa kaedah ini dipraktikkan berdasarkan andaian dia? Kalaulah haid dia sebenarnya bermula, kita andaikan juga bulan tu dia haid 15 hari. Kalaulah kita andaikan haid tu bermula pada 1 hari bulan, 1 hari bulan, maka hari keberapa yang selamat? Hari keberapa yang selamat? Hari ke-17, 18, betul tak? Betul ke salah? Betul. Kalau kita andaikan dia haid itu 15 hari, memang kita kena andaikan macam tu, mengambil dia panggil aghlaz. Dalam ihtiyat kita pakai aghlaz. Maka satu dia akan ambil 16. Bila ambil 16, hari ke-17, 18 selamat kan? Maka dapatlah 2 hari itu sebagai menampung 2 hari yang berbaki. Kalau kita andaikan dia haid mula 2 hari bulan, maka yang selamat hari pertama dan hari ke-18. Kalau hari ketiga, yang selamat ialah hari pertama dan hari kedua. Kalau hari keempat, yang selamat apa? Hari kedua dan hari ketiga. Begitulah seterusnya. Bas, dah. Okey. Seterusnya ada lagi satu surah. Jadi dalam kitab Minhaj Talibin yang kita baca ni, surah yang dalam matan tu tak banyak. Dan surah yang disebutkan itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah yang disebutkan itu banyaknya kita memperolehinya daripada mafhum. Daripada apa? Mafhum ibarat. Dan ada yang langsung tidak ada isyaratnya di dalam mafhum, maka perlu dilihat dalam syarah. Sebab itu dalam perbahasan haid, seperti mana yang saya sebut masa permulaan kita belajar kitab Minhaj, ulama kata apa? Hid fil irsyad. Berhaidlah dalam kitab irsyad. Kerana dalam kitab irsyad kita dapati memang permasalahan haid dia lebih wasi', lebih luas berbanding dalam matan Minhaj. Maknanya perkara-perkara yang kita sebut ni dalam pelajaran ni berdasarkan ambil daripada syarah, disebut dalam kitab irsyad dalam matan. Di situ menyebabkan ulama mengatakan belajarlah haid daripada kitab irsyad berbanding mata-mata yang lain. Irsyad lebih banyaklah masail ataupun furuk yang disebutkan. Seterusnya, Hanya jika sebenarnya haidnya mulai puasa pertama, maka sahlah puasa yang kelima dan keenam. Atau haidnya mulai puasa kelima ke enam maksudnya hari ke-17, 18. Seterusnya, maka sahlah puasa yang pertama dan keenam. lagi Atau haidnya mulai puasa ketiga, maka sahlah puasa yang pertama dan kedua. dikiaskan. Seterusnya, Dan jika sebenarnya haidnya berakhir pada puasa pertama, maka sahlah puasa yang kedua dan ketiga.
berakhir maksudnya daripada bulan lepas. Seterusnya, atau hanya berakhir pada puasa kedua, maka sahlah puasa yang ketiga dan keempat. Atau hanya berakhir pada puasa ketiga, maka sahlah puasa yang keempat dan kelima. kalau Dengan cara demikian, puasanya yang dipastikan sah sudah genap 1 bulan. sudah genap 1 bulan. Seterusnya Allahu Akbar. lagi, Sedangkan cara mengqada puasa sehari ni 1 hari tu yang ibarat seterusnya. Dan boleh qada puasa 1 hari dengan cara puasa 1 hari, kemudian hari ke berapa tadi? Hari ketiga, kemudian hari ke-7. Hari ke-17 Baca. Ini pula masalah bagaimana dia nak qada kalau dia ada puasa 1 hari yang dia perlu qada. Yang tadi 2 hari, yang ni 1 hari. Sedangkan cara mengqada puasa sehari bagi mutahayyirah, dia supaya menjalankan puasa 3 hari. Dia hendaklah menjalankan puasa selama 3 hari. Sebanyak 3 hari. Selama ke sebanyak? Ayat yang betul. Selama. Sebanyak. Sebanyak dengan selama tak sama. Selama tu maksudnya dia puasa 3 hari betul-betul. Sebanyak tu maksudnya dia puasa 3 hari secara kolektif. Faham? Kolektif tu maksudnya ambil hari ni campur-campur jadi 3 hari. Jadi cara dia puasa tu kolektif ke ataupun betul-betul? Kolektif lah, dia ambil. Jadi sebanyak 3 hari. Faham tak? Itu kaedah saya rasa lah. So, kita tak belajar formal kan bahasa Melayu. Seterusnya, dengan aturan sebagai berikut. Dan dia puasa sebanyak 3 hari itu dengan aturan ataupun kaedah giliran harinya seperti berikut. Puasa 1 hari. Siapa kat sini tak ambil UPSR? Belajar dah kecil madrasah. UPSR tak ambil. SPM ambil. SPM lagi tak ambil. Okey. Jadi setakat ni boleh pandai buka komputer kan? Okey lah tu. Tak adalah bodoh sangat tak ambil UPSR. Sampai komputer tak boleh buka. Saya pun tak ambil UPSR. Okey? Puasa 1 hari. Jadi hari ini disebut hari pertama dan puasa petang. Jadi tak ada apa-apa kekurangan pun dalam kehidupan. Tak ambil UPSR. Tak adalah tak reti mengira kan. Boleh aja kira. Okey. Kemudian Jap. Maka dia puasa 1 hari. 1 hari. Jadi hari ini disebut hari pertama dan puasa pertama. Dia puasa tadi macam dalam matan minhaj. Dia puasa hari pertama qada yaumin bi shaumi yaumin. Dia puasa hari pertama 1 hari, kemudian lepas 1 hari tu lepas 3 hari. Maksudnya hari ketiga daripadanya maka dia puasa 1 hari lagi. Seterusnya Kemudian hari kedua tidak berpuasa. dia selang 1, kemudian dia puasa pula 1 lagi. Kemudian puasa kedua harus dikerjakan sebelum hari ke-16. Hari ke-16. Daripada hari ketiga sehingga sebelum hari ke-16. Kemudian Dan puasa ketiga harus dikerjakan sesudah hari ke-16. mesti buat hari ke-15. Nampak tak fuqaha dia punya fikir. Benda tu ada kaitan dengan kiraan matematik tu. Jadi dia kena ikut peraturan ni barulah dia dapat 1 hari. Kalau dia tak ikut kaedah ni, dia tak akan dapat 1 hari. Dia kena ikut formula tu. Dia kena puasa 3 hari. Dia puasa hari pertama. Kemudian hari kedua dia mesti puasa selang
daripada hari pertama tadi. Paling kurang 1 hari selang. Tapi jangan dilewatkan sehingga sampai hari ke-16. Dan puasa ketiga mesti dibuat selepas hari ke-15. Maka dapatlah 1 hari. Lepas 1 hari tu. Faham? Seterusnya. Dengan jarak yang tidak melebihi jarak antara puasa pertama Lagi pula syarat nombor 3. dengan puasa yang kedua. Kerana jika sebenarnya haidnya memulai puasa pertama. Okey, nampak. Kita akan tulis di papan hitam. Allah. Sebab papan hitam dulu tu warna hijau ke hitam. Warna hijau ke hitam. Sebelum tu hitam. Semula-mula. Lepas tu hijau, tu putih. Sebab tu dakwat dia. Boleh juga warna biru. Okey, kita akan buat satu rajah. Bagi tunjuk kat dia. Bagi satu misal yang pertama. Nampak tak dia punya kaedah dia? Kena patuhi semua kaedah tu barulah dapat nombor yang betul. Baru kita akan dapat nombor yang betul. Kalau kita tak patuhi kaedah kiraan tu, maka kita tak akan dapat nombor 1 hari yang kita ingin peroleh. Padam yang dah tulis. Sementara tu ambil ni. Tengok siapa yang tak lulus ni. Syah ambil. Khairul apa ni? Naim apa nama? Anas bin Hisham Shah. Muhammad bin Ruslan. Muhammad Anas Syakirin. Adham Bashir. Ahmad bin Azhar. Nek Afiq. Muhammad Mujibur Rahman bin Iskandar. Anas bin Fuad. Ahmad Fuad. Ahmad apa ni nama? Adam bin Ahmad Fuad. Ziyad. Muhammad Mustaqim. Abdullah. Muasahani. Mustafa bin Amin. Nur Adam bin Suhari. Sujari. Osman. Iyas. Yusuf Ibrahim. Osman. Okey, tulis. Tengok rajah tu. Jadi kaedah dia kena puasa. Kaedah pertama, dia puasa. Kemudian dia kena selang 1 hari. Kemudian dia puasa pula puasa yang kedua. Dan puasa yang kedua hendaklah setelah selang 1 hari daripada puasa yang pertama, tetapi tidak mencecah, tidak melebihi hari ke-16 daripada hari pertama. Kemudian puasa ketiga hendaklah dibuat selepas hari ke-15. Dan puasa ketiga itu hendaklah dibuat dalam tempoh yang tidak melebihi tempoh antara puasa pertama dengan puasa kedua. Nampak? Kan tidak melebihi kan? Dia kata tadi. Puasa pertama kedua. Dalam matan minhaj tak sebut. Dia hanya sebut puasa hari ni. Di sebalik contoh yang dia bagi tu sebenarnya di balik tu ada syarat. Faham? Tetapi secara permukaan dia kita tak nampaklah syarat tu. Tengok. Baca lagi sekali tadi untuk puasa 1 hari tu kaedah dia. Hantar tunggu. Puasa 1 hari. Kemudian hari kedua tidak berpuasa. Hari kedua tak puasa. Kemudian puasa kedua harus dikerjakan sebelum hari ke-15, hari ke-16. Dan puasa yang ketiga
Puasa yang ketiga harus dikerjakan sesudah hari ke-15 sesudah hari ke-15, maknanya hari ke-16 ke atas, tetapi dengan satu syarat. dengan jarak yang tidak melebihi jarak antara puasa pertama dengan puasa yang kedua. Jarak dia tak boleh melebihi puasa hari pertama, puasa pertama dengan puasa kedua. Kalau puasa pertama dengan puasa kedua jarak dia satu hari, maka puasa ketiga dengan hari ke-15 tidak boleh melebihi satu hari. Faham? Maka contoh dia baca lagi keterangan dia. Kerana jika sebenarnya haidnya mulai puasa pertama, maka sahlah puasa yang ketiga, atau haidnya mulai puasa kedua, maka sahlah puasanya yang pertama. Dan jika haidnya berakhir pada puasa pertama, maka sahlah puasa yang kedua, atau haidnya berakhir pada puasa yang kedua, maka sahlah puasa yang ketiga. Lagi? Contoh. Bagi satu contoh. Dia puasa hari pertama lagi. Tengok dekat dia punya garis tu. Hari pertama lagi. Dia puasa hari pertama. Hari kedua tak puasa. Lagi. Hari ketiga puasa. Hari ketiga puasa. Cukup syarat tak? Hari pertama, kedua mesti kena ada selang. Tak boleh terus. Tapi selang tu tak syarat satu hari. Kemudian ini dia bagi contoh yang selang satu hari je. Kemudian Hari ke-4 sampai hari ke-14 tak puasa. 4 sampai 14 tak puasa. Calon Hari ke-16 puasa. Hari ke-15. hari ke-15 puasa. Kemudian Hari ke-16 tak puasa. hari ke-16 tak puasa. Lagi? Hari ke-16 ke atas tak puasa. Hari Hari ke-17 puasa. ke-11 puasa. Dia puasa berapa hari tu? 4 hari. Tengok. Hari ke-17 Depan tu siapa? Mana? Yalah, dia puasa hari ke-17. 15 tu tak puasa. Tu dia buat kotak tu. Jadi dia puasa hari ke-1, 3 dan 17 macam dalam kitab. Ini yang dalam kitab punya. Dia ikut syarat tak? Okey, syarat nombor 3, puasa ketiga hendaklah selepas hari ke-15. Tetapi jarak dia dengan hari ke-15 tidak boleh melebihi jarak antara puasa pertama dengan puasa ketiga. Jadi jarak dia satu hari kan. Puasa pertama dengan puasa ketiga satu hari kan. Maka puasa ketiga jarak dia dengan hari ke-15 berapa hari? Satu hari lah. Cukup syarat. Kalau dalam surah macam ni, dia pergi puasa hari ke-18, maka tak cukup syarat. Faham? Sebab apa? Puasa ketiga jarak dia dengan hari ke-15 lebih daripada jarak antara puasa pertama dengan puasa ketiga, iaitu satu hari. Sebab kalau dia puasa hari ke-18, maknanya jaraknya dua hari. Faham? Maka tidak dapatlah satu hari. Semua dia ada sebab dia yang akan diterangkan